Tiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizin bin Jalaluddin. Nombor metrik saya 251542. Pada hari ini saya akan membentangkan konflik persempadanan laut dan tuntutan ke atas kepulauan Spratly. Saya akan membentangkan di bawah tajuk yang diberikan kepada saya, rundingan dua hala, rundingan multilateral, diplomasi. Seterusnya saya akan menghuraikan kesimpulannya. Okey, pada tajuk yang pertama, saya akan menghuraikan tentang rundingan dua hala. Rundingan dua hala adalah cara yang berkesan kerana mereka hanya melibatkan dua negara yang bersengketa. Beberapa rundingan dua hala yang telah dijalankan oleh negara-negara yang mempertikaikan kepulauan Spratly adalah seperti berikut. Yang pertama, pada tahun 1991, China mengadakan rundingan dua hala dengan Taiwan mengenai penerokaan minyak bersama yang berlaku di Singapura. Seterusnya pada tahun 1992, China mengadakan mesyuarat dua hala dengan Vietnam dan menghasilkan perjanjian untuk membentuk kumpulan khas dalam menangani pertikaian sempadan wilayah. Pada bulan Jun 1993, Malaysia dan Filipina melakukan perkara yang sama dengan menandatangani perjanjian kerjasama penjelajahan minyak dan gas selama 40 tahun di kawasan yang dipertikaikan. Negara China dan Filipina juga mengadakan mesyuarat untuk bersama-sama meneroka dan membangunkan wilayah Spratly. Pelibatan 6 negara dalam pertikaian ini menjadikannya semakin sukar untuk menyelesaikan pertikaian di rantau ini, sehingga kaedah lain diperlukan untuk menangani masalah ini. Rundingan yang lain adalah yang kedua, yang disebut rundingan multilateral. Selain daripada rundingan dua hala, usaha untuk menyelesaikan konflik melalui rundingan pelbagai hala sering dilakukan. Kaedah ini dianggap lebih berkesan digunakan untuk menyelesaikan pertikaian yang melibatkan lebih daripada dua negara. Beberapa rundingan pelbagai hala, iaitu lebih dikenali rundingan multilateral, telah dijalankan oleh negara-negara yang telah dipertikaikan atau ditengahi oleh pihak-pihak di luar negara ini. Termasuklah pada tahun 1971, Deklarasi Kuala Lumpur yang membincangkan bidang keamanan, kebebasan dan berkecuali, iaitu zon keamanan, kebebasan dan neutral atau ZOFAN. Kaedah yang seterusnya iaitu diplomasi. Melalui kaedah diplomasi, ia adalah jalan penyelesaian yang
menggunakan asas perundingan dan perbincangan yang akan mewujudkan persetujuan bersama ke atas sesuatu perkara. Jaringan kerjasama antara negara yang semakin akrab dengan bantu mengatasi masalah ini. Dengan kewujudan para diplomat menjadi wakil negara, para diplomat berperanan untuk menjalankan perdamaian konflik dan kejiran diplomasi tertinggi bagi mengelakkan pertelingkahan ini dari berlarutan. Seterusnya, saya akan memberi kesimpulan daripada konflik yang berlaku. Kesimpulannya adalah konflik persempadan ini mungkin tidak akan berlaku seandainya semua negara di dunia ini melihat kepada nilai keamanan dan keselamatan antarabangsa sebagai satu landasan dan matlamat bersama. Nilai idealisme, keamanan dan keselamatan ini akan mampu direalisasikan oleh setiap aktor dalam arena antarabangsa sekiranya konflik dapat dielak dan diatasi berasaskan kepada faedah global yang sama. Negara ASEAN sebagai organisasi serantau di Asia Tenggara mempunyai peranan yang aktif dalam usaha menyelesaikan konflik di rantau ini. Negara Indonesia juga turut serta dalam memulakan dialog dan pertemuan pelbagai hala untuk mempercepatkan proses menyelesaikan konflik di Kepulauan Spratly. Sekian pembentangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.